Okey, kita bahasa Melayu dikta 1, PDPR 10 hari bulan 3 lah. Hari ni hari Rabu insya-Allah. Okay, Cikgu Amelia binti Raza, kamu boleh panggil Cikgu Milia. Lepas ni panggil Cikgu Milia pun boleh insya-Allah. Okey, kandungan PDPR ataupun pembelajaran yang kita nak belajar hari ni. Pertama sekali, Cikgu akan share kat kamu share tajuk dengan tema dulu. Okey, cikgu kena pause dulu. Okey. Tajuk dengan tema apa kita lani hari ni? InsyaAllah. Okey, sekejap nak. Dia sudah berdoa-doa. Okey, tajuk dengan tema apa? Cikgu akan beritahu. Lepas tu cikgu akan beritahu induksi ataupun pencetus yang macam cikgu dah buat sikit tadi. Lepas tu, seterusnya, cikgu akan beritahu tentang kita nak belajar ni apa ni. Simili ataupun bandingan semacam. Lepas tu kita akan tengok kat antologi tu ingin berterima kasih. Kita akan bagi penilaian lah cikgu. Penilaian betul tak kita faham tentang pembelajaran tu. Seterusnya, perkara pertama yang cikgu beritahu tadi, cikgu nak beritahu tema atau tajuk kan. Tema atau tajuk kita apa agak-agak, insyaAllah cikgu akan share kat kamu bagi slide ni tak bergerak sekejap. Kita tengok tema dan tajuk. Tema kita beringat supaya selamat. Kita masih kat tema 2. Tapi unit 4, keselamatan di mana-mana. Tajuk hari ni berkenaan dengan angsa putih nenek. Tapi cikgu nak masuk sebahagian saja angsa putih nenek. Sebab apa? Sebab fokus utama kita hari ni dekat ialah kemahiran seni bahasa. Seni bahasa ni maksudnya benda-benda yang mencantikkan bahasa. Mengelokkan bahasa bagi kita semakin faham suatu bahasa, bagi bahasa tu lebih menarik lah. Okey. Dalam untuk kita faham kemahiran seni bahasa ni adalah bahagian tajuk angsa putih nenek ni. InsyaAllah kita akan fokus sebahagian saja. Lepas tu kita akan masuk contoh yang berkaitan dengan komsah ataupun komponen sastra kita. Komponen sastra. Dalam bahasa Melayu kita akan belajar karangan, tata bahasa, pemahaman. Itu satu lagi komsas. Komponen sastra. Dalam bahasa Melayu ada sastra dia. Sebab start mula kita belajar bahasa Melayu zaman dulu, kita mula bercakap, lepas kita nak sampaikan sesuatu yang menarik, kita berpantun, kita bersyair. Bila masuk zaman moden, zaman cikgu lah zaman moden. Kalau zaman kamu ni zaman digital dah kan. Di zaman moden cikgu, orang mula nak menarik perhatian dengan nak sampaikan sesuatu bahasa tu dengan kita bersajak. Sebab bersajak ni menarik emosi kita. Bila tarik emosi kena pada emosi kita, orang akan faham lagi apa yang nak disampaikan. Yang seterusnya lah. Okay. Sekarang ni sebagai induksi ataupun pengenalan yang cikgu ada bagi tahu pada awal pembelajaran tadi, cikgu dah membok sebagai dimulakan dengan kata satu ayat. Setiap sesuatu dalam hidup akan ada yang akan kita bandingkan. Contohnya macam nasi ayam bagaikan apa? Makanan terbaik dunia. Ataupun pandainya kamu macam profesor. Contoh. Bersihnya kulit kamu. Contoh macam apa kalau bersih kulit? Ataupun kita selalu dengar bulatnya muka kamu macam bulan. Contohlah bercahayanya muka kamu macam bulan. Kita pun tadi kita tengok kalau budak-budak lah main. Kamu semua mesti dah mengalami zaman budak. Zaman kanak-kanak. Cikgu pun pernah mengalaminya kan. Kita suka terloncat-loncat. Betul tak? Sebab apa kita suka loncat-loncat? Sebab masa tu emosi kita gembira kan. So kita suka nak loncat-loncat. Itu orang kadang-kadang orang umpama kan terloncat-loncat macam ni. Yang sebelah tu. Terloncat-loncat macam tu sebab binatang tu suka loncat-loncat sebab dia pun gembira juga kan. Contoh. Okay, kita teruskan. Cikgu dah bagi dah perumpamaan. Kita nak tengok sesuatu diumpamakan dengan sesuatu. Jadi, sebenarnya kita nak fokus pembelajaran kita hari ni seni bahasa dalam gaya bahasa, maksudnya seni bahasa ada sesuatu bahasa yang diguna.
Gaya apa dia guna? Gaya ni kita panggil dia gaya bandingan semacam. Okay, contoh kamu pakai baju ni, kamu pakai gaya apa ni? Contoh. Yang ni dia guna bahasa gaya apa ni? Okay, gaya apa ni? Orang-orang bahasa Melayu bagi nama dekat dia perbandingan semacam. Ada nama lain dia ada nama dua tau. Cikgu cakap utara, cikgu guna perkataan dia. Kita kan orang utara, kalau bukan orang utara pun duduk di utara kan. Okay. Perbandingan semacam tu apa? Perbandingan semacam ialah sejenis bahasa kiasan. Kiasan ni maksudnya ada maksud di sebalik. Yang menunjukkan sifat ataupun keadaan seseorang boleh, benda pun boleh secara kita bandingkan. Contohnya kita bandingkan makanan kesukaan kita dengan sesuatu yang kita suka juga. Contohlah. Okay. Contoh cikgu bandingkan kamu sebagai anak murid cikgu ni bagaikan apa? Bagaikan kegembiraan hari cikgu. Kalau kamu ada masuk kelas ni, cikgu lagi gembira. Hati rasa orang cikgu. Okay. Lepas tu, perbandingan semacam ni pada umumnya, biasanya kita guna dengan perkataan. Contoh kita kata macam. Awak macam ni. Okay. Awak seperti ni. Ataupun kalau bahasa Melayu lama dia panggil laksana. Pernah kan dengar lagu, contoh lagu-lagu klasik kan. Kau laksana bulan. Contoh kan. Kalau kamu dengar muzik tu, kamu dengar lagu muzik klasik atau muzik lama-lama, dia pakai skop perkataan laksana. Sebenarnya bagai. Itu adalah perumpamaan. Kat sini cikgu bagi satu contoh. Adil macam hakim. Hakim kena adil kan? Contoh, kamu ni adil lah. Macam hakim. Sebenarnya kamu ni bebas macam burung. Bebas diumpamakan ataupun diberi persamaan ataupun samakan dengan burung sebab apa? Burung ni dia terbang, dia boleh terbang ke mana sahaja. Kita bebas. Di zaman sekarang mungkin kalau kamu nak ubah ataupun bukan ubah lah, tambah bahasa kamu boleh kata bebas seperti apa? Seperti angin, ke mana sahaja pun boleh angin kan? Tapi yang ni yang dalam kita letak dah dalam kamus kita. Dalam pembelajaran bahasa Melayu bebas seperti burung. Okay. Kita teruskan. Ni nama kedua perumpamaan tadi. Okay. Perumpamaan semacam ada nama lain dia. Dan kita banyak guna perkataan ni dekat dalam periksa nanti. Perkataan dia simile. Ejaan dia S-I-M-I-L-E. Simile. Senang nak ingat smile. Kamu simile kan. Okay. Apa tu simile? Simile adalah salah satu dalam banyak jenis gaya bahasa yang kita guna untuk menarik perhatian ataupun mencantikkan bahasa kita. Banyak tak? Ada diksi, metafora, simile, hyperbola, personifikasi, perimajan. Seperti hari ini kita belajar simile. Sebelum ni kita dah belajar apa? Ni ada singkong dengan repetisi. Ini kita masuk yang baru simile. Okay. Simile tu sama penerangan dia, sama macam perumpamaan semacam tu. Kita guna kata bandingan seperti, bagai, umpama, macam, bak. Bak pun boleh. Okay. Dia bagi contoh kat sini. Bagaikan mahu diusung keliling kampung. Contohnya, kamu lepas dapat pengumuman, kamu boleh masuk ke universiti yang kamu nak kat luar negara. Contohnya lah, kamu rasa bagaikan rasa kamu tu bagaikan mahu diusung keliling kampung. Nak beritahu, saya dapat universiti kat mana tu. Contohlah. Seterusnya, besarnya seperti perdunyur. Ini bahasa-bahasa klasik, bahasa lama. Contoh besar tu seperti perdunyur. Maksudnya pokok kelapa, bahagian bawah tu besar. Seterusnya, seperti kolek terdampar di pasir. Bentik kolek terdampar di pasir ni ada maksud lain. Seperti kolek ni macam ibaratkan macam perahu tu lah. Terdampar dekat pasir. Ataupun cikgu akan cek balik maksud kolek ni. Ni maksud secara umum cikgu bagi tahu dulu.
Nanti cikgu ingatkan cikgu bagi masuk dia dekat dalam grup WhatsApp kita. InsyaAllah. Okay, kita pergi yang seterusnya. Sekejap ya. Kamu masih dengar aku masuk ni kan? Cikgu risau pula. Dengar kan? Okey. Sekarang ni kita nak tengok sendiri ni dekat dalam teks. Dan teks nama dia Angsa Putih Nenek. Angsa Putih Nenek. Dekat dalam buku teks kamu sebenarnya muka surat 21. Dan orang yang tak tengok, tak suka Zoom ni boleh tengok video rakaman kita sekarang untuk dia tengok secara jelas lagi lah apa sendiri ataupun yang mana satu sendiri ada dalam teks ni. Okay. Kamu kena tekan gambar ni untuk kamu dapat tengok secara jelas lah. Ataupun kamu tengok kat dalam buku teks kamu muka surat 21. Okay. Cikgu nak tunjuk yang cikgu dah letak dekat sini. Okay. Yang ni adalah teks Angsa Putih Nenek. Kita nak baca sama-sama ni, insyaAllah. Okey, kita mulakan dengan perenggan pertama. Cikgu bacakan dulu. Okey, cikgu bacakan dulu. Okey. Tajuk Angsa Putih Nenek. Sepanjang perjalanan ke kampung, Sufian sudah terbayang kehijauan sawah padi, anak sungai dan pokok rambutan gading di hadapan rumah pusang nenek. Senyuman nenek yang manis itu sudah terukir di matanya. Rindunya kepada nenek. Terasa lambatnya kereta yang dipandu oleh ayah. Kata orang lambat macam kura-kura. Kata orang lambat macam kura-kura. Ulang tadi tak? Ibu selalu berpesan, dia lambat asal selamat. Tiba saja di pekarangan rumah nenek, Sufian terus berlari memanjat tangga usang rumah nenek. Okey. Sekarang perenggan seterusnya cikgu nak minta seorang baca. Siapa nak bacakan dulu? Setiap orang kena baca tau. Jadi siapa nak mulakan dulu ni? InsyaAllah. Saya cikgu. Boleh, dipersilakan nenek. Nenek, panggil Sufian kuat. Kelihatan nenek muncul di muka pintu dengan senyuman bahagia. Wah, sudah sampai cucu nenek. Segalanya indah belaka jika bertamu di rumah nenek Siah. Nenek memang memanjakan cucu sulungnya itu seperti menatang minyak yang penuh. Selepas menikmati hidangan tengah hari gulai ayam kampung nenek, Sufian meninjau-ninjau belakang rumah nenek. Okey. Terima kasih Najia. Okey, seterusnya cikgu akan panggil orang seterusnya. Terima kasih Tan Najia. Okey, orang seterusnya siapa? Cikgu nak panggilkan nama boleh? Saya cikgu. Boleh? Alhamdulillah. Berita nama? Lin ke? Bazlina Syarfana. Okey. Ya cikgu. Silakan Lin. Nek, masih pelihara angsa putih itu? Tanya Sufian. Ya, Pian, angsa inilah yang menjadi peneman nenek, ujar nenek Siah. Sufian teringat kembali peristiwa 3 tahun yang lalu. Setiap kali pulang ke kampung, pasti ada sesuatu yang mengganggu keseronokan Sufian menjelajah kampung neneknya itu. Peristiwa dia berlari pantas seperti kilat semasa diserang oleh angsa nenek terasa lucu sekali. Wajahnya ketika itu pucat seperti mayat. Amir dan Yusuf yang kurus macam lidi pasti tidak mahu bertandang ke rumah nenek jika angsa kesayangan nenek itu berkeliaran di halaman rumah. Rancangannya untuk bermain perang-perang pasti terganggu. Pernah juga Sufian menyuruh nenek Siah menjual angsa itu, tetapi nenek enggan. Ternyata angsa putih yang garang itu turut berjasa kepada nenek. Bunyi bising 3 ekor angsa pada subuh hari telah mengejutkan kami yang sedang diulik mimpi. Rupa-rupanya seorang pencuri yang dikejar angsa berjaya ditangkap oleh Pak Longman, jiran nenek. Kini baru Sufian tahu tentang sebab nenek tetap memelihara 3 ekor angsa itu dengan baik. Rasa kasihnya juga tumpah kepada angsa nenek yang putih macam kapas.
Besar sungguh jasa angsa putih nenek. Habis cikgu. Terima kasih. Ya, akhirlah dengan Lin. Awak dah nampak, dah baca tadi, menarik cerita ni. Banyak dia sebut macam, seperti. Yang tu ialah simile atau perumpamaan semacam. Jom kita tanda sama-sama. Okay, yang mana? Nanti boleh kawan-kawan kamu tahu. Okay, perenggan satu. Siapa nak beritahu dulu yang mana ada simile? Okay. Saya. Okay, boleh Najah? Yang mana satu? Lambat macam kura-kura. Okey, lambat macam kura-kura. Okay. Cikgu nak tulis dah kat bawah. Perenggan satu. Kita panggil P1 lah. Perenggan satu. Lambat macam kura-kura. Okey. Macam ni menunjukkan sini. Betul tak? Okey, cikgu highlightkan. Terima kasih Najihah. Siapa pula nak try, nak cuba perenggan seterusnya? Cikgu bagi perenggan seterusnya, lepas kamu pula bagi nak. Okey, cikgu bagi nak. Okey. Nenek panggil Sufian dengan senyum, segalanya indah belaka jika bertemu. Nenek memang memanjakan. Okey. Nenek memang memanjakan cucu sulungnya seperti menatang minyak yang penuh. Okey, memanjakan cucu sulungnya seperti menatang minyak yang penuh. Kita kata perenggan dua lah yang ni nak. Okey, dua. Memanjakan. Okay. Ya, memanjakan cucu sulungnya. Cucu. Ya. Lagi. Seperti menatang minyak yang penuh. Okay. Tanda bahawa ayat ini mempunyai sendiri bila ada perkataan apa? Seperti. Ya, seperti. Okay, sekarang ni seorang lagi cikgu nak tanya bersedia. Nampak Lin kan? Najah awal-awal dah dia bersedia. Okay, Najah takut soalan susah dia try dulu apa? Allahuakbar. Okay, teruskan dengan Lin. Lin boleh bagi satu, cikgu. Perenggan ketiga cikgu. Okey, perenggan ketiga yang mana satu, Lin? Sekejap cikgu nak tengok. Boleh, insyaAllah. Okey, Yusuf, awak jumpa tak Yusuf kurus? Boleh cikgu. Nampak yang ni? Amir dan Yusuf. Cuba baca. Amir dan Yusuf yang kurus macam lidi pasti tidak mahu bertandang ke rumah nenek jika angsa kesayangan nenek itu berkeliaran di halaman rumah. Okey, dekat Yusuf yang kurus macam lidi tu perumpama. Yusuf kan lidi kan? Tapi dia diumpamakan kepada kurus macam lidi. Lepas tu, yang sebelumnya tu kita ada juga. Dia berlari pantas seperti Silat. Seperti silat. Okey. Yang terakhir ni, perenggan yang terakhir ni, Najah dengan Bazilah kena bagi seorang satu. Cuba telitikan dulu. Telitikan, petikan rangkap perenggan terakhir ni. Okey. Kalau sama jawapan pun tak apa. Cikgu nak tengok kamu faham ke tak faham. Cikgu, Ya? Apa soalan kamu? yang bunyi bising 3 ekor angsa pada subuh hari telah mengejutkan kami yang sedang diulik mimpi tu betul cikgu? Bukan. Kamu kena tengok ada perkataan seperti, macam, bagai, bab, laksana. Yang ada tak perkataan tu? Perumpamaan lah. Ya, perumpamaan. Okey, masa dah tamat. Siapa dia nak bagi tahu dulu? Ada satu je. Putih. Ada putih. Macam kapas.
Putih macam kapas. Lin, setuju ke putih macam kapas tu ialah sini Lin? Setuju. Setuju, betul. Sebab putih macam kapas. Dia umpamakan kepada binatang yang nama apa? Angsa. Angsa. Okey, nanti kamu boleh tulislah kat bawah. Ini sebagai contoh, dia bukan tugasan. Sekarang kita nak tengok yang sebagai tugasan kita. Kita ada masa insya-Allah dalam 12 minit lagi sempat kan? Insya-Allah. Okay, kita kembali kepada slide kita. Okey. Yang ni kita akan tengok simili dalam antologi Ku Ingin Berterima Kasih puisi moden muka surat 11. Okey, kalau tak ada buku sekarang bersama kamu, kamu boleh tengok slide cikgu. Okey. Cikgu nak minta kita 3 orang ni baca rangkap pertama sampai rangkap keempat. Seorang akan baca 2 rangkap lah. Okey, siapa nak mula dulu? Suka sajak ni, kita dah belajar kan sajak itu kan. InsyaAllah semoga guna intonasi yang sesuai dan tepat insyaAllah. Silakan Najihah, terima kasih. Kita umpama sehelai daun, bertunas segar di hujung ranting, lalu melebar dan merimbun. Tempat bercanda unggas meriang, di bawah redup berbayang mentari. Terima kasih. Alhamdulillah. Lin, nak cuba yang kedua? Lin nak Yang cikgu andai bantu? kikir ni cikgu. Okay, Lin cikgu nak bantu mungkin Lin kena ingat yang semula kita kena ada jeda, kita kena berhenti sekejap, betul tak? Lepas tu kita boleh guna kat hujung kita nak sebut panjang boleh, pendek pun boleh. Kalau lebih jelas kita tengok pembelajaran kita sebelum ni berkenaan dengan cara melafaz pantun. Dah sajak kan? Okay. Dipersilakan Lin, anda. Andai kikir jasa dan bakti, di mana lagi tempat bernaung, dari tusukan bahang memijar, unggas kecil tidak berkudrat. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Kita tingkatkan lagi hari ni. Okay. Cikgu bagi contoh kat kamu untuk perenggan kedua terakhir dan yang terakhir. Untuk cara intonasi, mula-mula kita kena baca, kita kena faham nada apa kita nak guna, sedih ke, bersemangat ke. Lepas tu kita tekan kat perkataan-perkataan tertentu yang bersesuaian. Sebagai yang mana kita nak panjangkan, yang mana kita nak berhenti, contohlah. Okay. Kita umpama sehelai daun, bakal kering sampai waktunya. Usahlah angkuh keupayaan diri sehingga lupa makhluk duafa. Ingin bernaung mencari hidup. Jadilah sehelai daun, menunas menyegar mata, kering gugur menjadi baja. Kita baca ni, kita tengok dia bagi makna, kita tengok secara umum, kita tak jelaskan secara spesifik hari ni. Kita dikehendaki oleh pengajar jadilah seperti daun. Daun ni macam mana? Macam rangkap pertama bertunas segar di hujung ranting. Dia ni dekat hujung mana pun dia bertunas segar. Lepas tu dia berjasa, lepas tu berbakti. Itu yang terakhir yang umum kali kita tengok. Jadilah sehelai daun hijau, menunas menyegarkan mata. Kita tengok daun, kita rasa segar kan? Dia bagi kebaikan kat kita. Lepas tu kering, bila dia kering dan gugur pula pun dia tetap bagi kebaikan. Dia jadi baja. Okay. Sekarang fokus kita ini kita nak cari simili ataupun perumpamaan semacam dekat sini. Okay, ingat perkataan dia, umpama, seperti, bagai, bak, andai, kita tambah. Okay. Kita tengok rangkap pertama, ada tak? Ada cikgu. Okay, apa ni Cihah? Okay. Kita umpama sehelai daun. Betul. Kita umpama sehelai daun ni adalah perenggan pertama, baris pertama ada simili. Itu umpama. Kita umpama sehelai daun. Seterusnya, siapa nak cuba lagi? Ada tak lagi? Selain kita umpama selain daun.
Okay. Masa kita semakin dah tamat ni, cikgu tunjuk contoh dia nah. InsyaAllah. Okey. Okay. Simili atau perumpamaan ada kat rangkap 1 baris 1, yang ni ada rangkap lain-lain. Kita umpama sehelai daun. Lepas tu kita ada lagi rangkap 2 baris 1. Andai, perkataan andai. Andai kikir jasa dan bakti. Maksud di sini, jika kita kedekut untuk berjasa, kedekut untuk berbakti. Ingat kikir. Kikir tu maksudnya kedekut. Kikir. Okay. Sekarang kita dah tengok dekat sini, cikgu nak bagi dalam bentuk penilaian kamu dalam soalan berkaitan dengan sajak ni. Jadi kamu kena klik ataupun cikgu akan bagi link dekat grup kamu nanti berkenaan dengan tajuk ni. Ni adalah quiz online. Kamu tekan klik tu dekat sini, tekan. Lepas tu kamu akan pergi dekat soalan tu, kamu kena tulis nama kamu dulu. Kalau boleh tulis nama yang cikgu kenal ataupun nama penuh pun tak apa. Kalau kamu nak guna email, ID sekolah pun tak apa. Atau tak boleh, tak ada ID sekolah tu susah nak masuk guna ID kamu pun tak apa, pergi tulis nama yang tepat. Jadi cikgu bagi contoh satu lah soalan yang cikgu bagi. Okay. Contoh cikgu share kat sini lah, view quiz. Nanti awak akan nampak secara macam ni. Okay. InsyaAllah. Soalan cikgu bagi. Okay. Okay, 1. Kita umpama selai daun. Apakah gaya bahasa bagi ayat ini? Nanti kamu klik yang mana satu. Ada beberapa soalan. Semuanya mudah. Yang susah yang cikgu tak jelaskan lagi berkaitan dengan ritma, semua cikgu jelaskan kat soalan. Cikgu jelaskan sambil-sambil berkaitan dengan ritma. Ritma tu ialah bunyi akhir setiap baris kat dalam sesuatu rangkap. Contoh rangkap 1. Hujung dia sama tak bunyi? Kalau sama bunyi dia akan membuat A. Kalau lain bunyi dia akan ikut abjad seterusnya, iaitu B kan? Kalau lain lagi bunyi ikut abjad seterusnya C. Kamu baca soalan nanti kamu faham insya-Allah. Nah, insya-Allah nanti habis kelas kamu mula klik link yang cikgu akan bagi kat grup ataupun klik link yang cikgu bagi dekat slide lah. InsyaAllah kita kena berhenti dulu kelas hari ini. Ada soalan tak berkaitan dengan simili? Tak ada cikgu. Faham kan? Faham. Senang insyaAllah buat bagai ataupun kita samakan ataupun bandingkan. Okey, insyaAllah jangan lupa hantar tugasan ataupun jangan lupa buat tugasan tu. InsyaAllah cikgu akan update ataupun cikgu akan bagi laporan terkini mengenai quiz online atau quiz atas talian yang akan kamu jawab sekejap lagi. Okey, kelas. Terima kasih. Kita tutup kelas kita dengan suratul Al dengan tasbih farah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekejap lagi kamu boleh tanya tau kalau kamu tak faham tau. Ini nama dia sesi tutorial. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Alam. Terima kasih cikgu. Sama-sama.